Buletin Didik 21 Jun bersama saya Fazlan Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peranan masyarakat amat diperlukan untuk membimbing generasi muda menjiwai dan memartabatkan bahasa Melayu. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, kementerian juga telah memberikan penekanan sepenuhnya dalam penggunaan bahasa Melayu di peringkat sekolah. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang ditekankan di sekolah. Namun begitu perasaan untuk mendalami itu perlu dibezakan, ya. Untuk belajar di sekolah itu pembelajaran, tetapi mendalami, menjiwai bahasa itu sendiri memerlukan satu dokongan semua pihak daripada pelbagai pihak supaya ramai yang lebih menjiwai bahasa itu. Pergilah kat mana pun, itulah bahasa yang sentiasa lekat di jiwa dan sentiasa dipastikan supaya pembangunan bahasa itu adalah selari dengan peredaran zaman. Perkara itu disampaikan oleh Datuk Dr. Razi dalam sidang media selepas melancarkan laman sesawang jendela DBP pada sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-66 di Ibu Negara. Hadir sama pengerusi Lembaga Pengelola DBP Datuk Seri Dr. Awang Sarian dan Ketua Pengarah DBP Datuk Awang Salihuddin Abang Syukiran. Datuk Dr. Razi juga menekankan keperluan pelapis pejuang bahasa membabitkan golongan belia pada masa kini, ia untuk memastikan pembangunan bahasa selari arus semasa. Saya akan mematuhi sepenuhnya. Sementara itu, Kementerian Pendidikan akan melaksanakan satu pasca nilai menyeluruh berkaitan isu ketidakhadiran calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Datuk Dr. Razi Jidin berkata, isu ketidakhadiran calon bukanlah suatu isu baru. Malah angka sekitar 10,000 calon tidak hadir pada peperiksaan tahun lalu adalah lebih kurang sama dengan angka yang dicatatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Katanya, walaupun beberapa faktor menyumbang kepada keputusan calon tidak menduduki peperiksaan SPM telah dikenal pasti sebelumnya, kementerian tetap akan menjalankan satu analisis untuk mengenal pasti pendekatan menyeluruh dalam memastikan perkara ini tidak berlarutan. Yang perkara yang kita lihat secara lebih menyeluruh, dia tak boleh kita lihat secara piecemeal dalam konteks menyelesaikan perkara ini, kerana perkara ini perkara yang dah berlarutan sekian lama. Datuk Dr. Razi berkata usaha kementeriannya dalam menerapkan konsep sekolahku sejahtera untuk memupuk minat pelajar kepada sistem persekolahan boleh dilihat sebagai langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah itu. Beliau yakin isu itu perlu diteliti satu persatu bagi mencari pendekatan atau mekanisme yang sesuai untuk menanganinya. Pengusaha kantin dan penyewa premis di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan KPM akan terus menikmati pengecualian sewa dari 1 Julai ini sehingga 31 Disember. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira situasi ekonomi semasa serta memahami bahawa pengusaha kantin dan penyewa premis sedang dalam proses pemulihan daripada kesan pandemik COVID-19. Tempoh 2 tahun yang lalu merupakan satu tempoh yang amat sukar bagi pengusaha kantin dan juga penyewa premis di sekolah KPM. KPM yakin pelanjutan untuk tempoh 6 bulan ini akan dapat membantu dan memberi manfaat kepada pengusaha kantin dan juga penyewa premis di sekolah KPM dan seterusnya memberi manfaat kepada warga sekolah. Dalam kenyataan yang dimuat naik di akaun Facebook, beliau berkata pihaknya yakin keputusan melanjutkan pengecualian itu dapat memberi kelegaan buat pengusaha terlibat. KPM sebelum ini telah memberi pengecualian sewaan kantin dan premis atau ruang perniagaan di sekolah bawah kementerian itu bagi tempoh 6 bulan bermula Julai 2021 sebelum melanjutkan untuk tempoh 6 bulan lagi sehingga bulan ini. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin menerima taklimat mengenai Pelan Perancangan Pembangunan Rancangan Malaysia ke-12 dan Rancangan Malaysia ke-13 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak, Sabah. Hasil daripada taklimat itu terdapat beberapa isu antaranya sekolah daif dan sekolah menumpang, pejabat pendidikan yang tidak kondusif, penyediaan kemudahan asas infrastruktur, tambahan bangunan dan sekolah baru serta perolehan tapak sekolah baru. Datuk Muhammad berkata pihaknya mengambil maklum mengenai cadangan dan perancangan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kunak bagi menyelesaikan permasalahan yang dibangkitkan.
Malah, beliau juga berharap agar keterlibatan di antara PPD dan pentadbir sekolah diperkuatkan serta bekerja seperti sebuah keluarga. Turut bersama dalam taklimat berkenaan ialah Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Infrastruktur dan Perolehan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Farzi Ahmad dan Pegawai Pendidikan Daerah Lahad Datu Abdul Aziz Abdul Rashid. Baru-baru ini, dunia pendidikan negara kehilangan seorang insan yang banyak mencurahkan bakti kepada masyarakat. Pendirian dan cara pemikiran mendiang Jacob Matthews yang sering dikaitkan dengan kebajikan serta pencapaian keseluruhan anak didiknya kembali hangat diperkatakan. Memulakan kerjaya dalam bidang pendidikan di Makmal Perguruan Sultan Ismail Kota Baru pada tahun 1964, pendidikan jasmani dan seni merupakan bidang yang dipilihnya. Menurut anak lelakinya, Kenneth Jacob, sejak awal bapanya lebih mementingkan pembelajaran di luar kelas berbanding di dalam kelas dan berpendapat aktiviti ko-kurikulum sama pentingnya dengan kurikulum. Dan kemudian walaupun selepas bersara, beliau masih giat menyumbang kepada sistem pendidikan negara melalui idea-idea bernasnya. Dia masih mengembangkan idea di mana pembelajaran adalah holistik, bukan saja di dalam kelas. So dia tidak berapa setuju dengan cara penilaian sekarang di mana mereka mengukur berapa A yang seorang pelajar dapat. Tapi dia memerlukan orang yang berkembang sebagai seorang yang all-rounder. Bila dia mengajar di sekolah, sesuatu sekolah, dia akan mementingkan lebih kepada aktiviti sukan. Dia akan lihat seorang murid, apakah potensi murid itu sebagai seorang pelari pecut, sebagai seorang kapten tim bola sepak. Dia akan spot this kind of talent. Hasrat bapanya untuk menolong lebih ramai orang tidak pernah terhenti. Selain di sekolah, bapanya turut aktif membantu pesakit kanser di sekitar kediamannya di Banting, Selangor kerana beliau sendiri pernah menghidap penyakit itu. Dalam pada itu, mendiang Jacob Matthews juga adalah pemegang pingat tokoh kebangsaan 2013. Antara anak didiknya yang juga merupakan tokoh kebangsaan masa kini ialah Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, peneraju syarikat peruncitan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Datuk Amir Ali Maidin, pemilik kumpulan Karang Kraft Sendirian Berhad, Datuk Usamuddin Yaakob dan bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria. Seramai 220 pelajar menyertai kem komunikasi bahasa Inggeris peringkat daerah Bera Pahang baru-baru ini. Program berkenaan berlangsung di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Kerayong. Peserta terbabit merupakan pelajar tingkatan 4 dan 5 dari 11 buah sekolah sekitar daerah Bera. Pengisian program adalah bagi memberi peluang kepada pelajar untuk lebih berani dan yakin menggunakan bahasa Inggeris dalam berkomunikasi bersama rakan sebaya. Selain itu, peserta turut membuat persembahan drama dengan tema English in Motion, Magical Kingdom. Majlis disempurnakan oleh pengurus Seksyen Kecemerlangan Pelajar Yayasan Pelajaran Mara, Muhammad Isa Cik. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor mengesahkan 4 murid sebuah sekolah rendah swasta di Subang Jaya mengalami loya dan pening kepala selepas terhidu gas bocor dari penunu Bansen. Pengarahnya Nur Azam Khamis memaklumkan laporan mengenai kejadian diterima pada jam 1.20 tengah hari tadi. Susulan laporan itu, pihaknya mengerah sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam ke lokasi kejadian di USJ 15. Namun sebaik bomba tiba, pihak pentadbiran sekolah memaklumkan insiden itu sudah diatasi pihaknya. 4 mangsa, kesemuanya murid perempuan berusia 11 tahun, sudah pun dihantar ke Hospital Shah Alam untuk rawatan sebelum ketibaan pasukan bomba. Menurut Nur Azam, kesemua murid yang terbabit dalam kejadian itu dilaporkan berada dalam keadaan stabil.
Kejadian dipercayai berpunca daripada kebocoran gas penundur Bunsen mudah alih yang digunakan ketika murid melakukan uji kaji di makmal sekolah berkenaan. Ibu bapa disarankan mengambil peluang yang disediakan Kementerian Kesihatan KKM menerusi pembukaan semula pemberian vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kanak-kanak Peak Kids selama 5 hari bermula semalam. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata pihaknya prihatin dengan permintaan ibu bapa yang berharap kerajaan membuka semula pemberian suntikan vaksinasi kepada kanak-kanak selepas ia ditamatkan pada Mei lalu. Walaupun kita telah umumkan bahawa Peak Kids telah pun tamat pada 31 hari bulan Mei untuk kanak-kanak berusia 5 tahun yang ke atas, namun kita dapati bahawa ada beberapa ibu bapa yang telah pun minta supaya diberikan peluang semula untuk diberikan vaksin kepada anak mereka. Ada juga mungkin masyarakat-masyarakat yang terpinggir yang tak dapat maklumat sebelum ini. Tambahnya, seramai 397 kanak-kanak telah disuntik pada hari pertama pembukaan semula Peak Kids semalam dan daripada jumlah itu, seramai 150 penerima baru mencapai umur 5 tahun. Jelas Khairy, angka itu dijangka meningkat sepanjang tempoh kempen Peak Kids Siri 2 berlangsung. Berdasarkan laman Sesawang COVID Now, 1.72 juta atau 48.4% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Sejumlah 106,477 kes penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD dilaporkan sehingga Sabtu lalu. Ia meningkat 39 kali ganda berbanding jumlah kes bagi tempoh yang sama tahun lalu iaitu 2,710 kes. Bagi tempoh minggu ke minggu, terdapat penurunan sebanyak 19.3% iaitu daripada 13,077 kes pada minggu sebelumnya kepada 10,556 kes pada minggu epidemiologi 24. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan Selangor mencatat kes tertinggi iaitu 29,880 kes. Diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 11,687 kes. Perak 10,938 kes, Johor 7,052 kes dan Kelantan 6,532 kes. Sementara negeri-negeri lain mencatatkan sekitar atau kurang daripada 6,000 kes. Kes HFMD kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah iaitu 95,175 kes atau 89% diikuti oleh kumpulan umur 7 hingga 12 tahun iaitu 9,183 kes atau 9%. Hadiah Nobel Keamanan milik wartawan Rusia Dmitry Muratov yang dimenanginya tahun lalu berjaya dilelong pada harga 103.5 juta dolar Amerika. Tujuan lelongan itu ialah bagi mengumpul dana bagi membantu kanak-kanak pelarian Ukraine. Majlis lelongan dikendalikan oleh Heritage Auctions di New York, Amerika Syarikat. Nama pembeli tidak didedahkan tetapi disahkan dari luar Amerika Syarikat. Majlis diadakan bersamaan sambutan Hari Pelarian Sedunia. Sebelum ini, harga paling tinggi pernah dibayar untuk hadiah Nobel ialah 4.76 juta dolar yang dibayar pada tahun 2014. Ia selepas penyelidik bersama yang menemui struktur DNA James Watson membuat keputusan menjual hadiah Nobel yang dimenanginya pada tahun 1962 itu. Menurut pemiliknya, Muratov,
Beliau tidak menyangka medal Nobel Keamanan itu akan mencapai harga sehingga 103.5 juta dolar. Begitupun Muratov tetap dengan pendiriannya supaya semua wang yang diperolehi daripada hasil lelongan itu diserahkan kepada tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF. Sebelum ini Muratov turut menyerahkan hadiah sampingan wang tunai $500,000 yang diperolehinya bersama medal emas itu bagi tujuan kebajikan. Muratov berkongsi hadiah itu dengan wartawan dari Filipina, Maria Ressa. Mengikut laporan, medal yang dimenangi Muratov itu hanya mengandungi 175 gram emas 23 karat dan hanya bernilai $10,000. Amerika Syarikat berharap dapat membuka semula Taman Negara Yellowstone dalam tempoh 2 minggu lagi. Terletak di Wyoming, taman itu dilanda banjir sejak seminggu lalu hingga menyebabkan beberapa jalan utama ke taman itu rosak. Untuk sementara ini, hanya beberapa pengunjung yang dibenarkan masuk. Menurut penyelia Taman Negara Yellowstone, tempoh beberapa bulan diperlukan bagi menghubungkan semula taman itu dengan komuniti di selatan Montana. Ketika ini, hanya sebahagian taman itu boleh dikunjungi dan membabitkan pejalan kaki. Bahagian yang boleh dikunjungi pula hanya terhad di bahagian selatan, manakala bahagian utara dijangka dibuka 2 minggu lagi. Ramai penduduk United Kingdom mula berkumpul bagi meraihkan bermulanya hari siang yang lebih panjang. Stonehenge antara kawasan tumpuan mereka. Mereka berkumpul bagi menyaksikan matahari terbit di belakang beberapa bongkah batu lama dan berbentuk ukiran. Kebanyakan mereka mula berkumpul di sini sebelum waktu subuh. Pelbagai pemandangan menarik boleh disaksikan. Fenomena itu juga adalah waktu siang yang paling panjang pagi tahun ini. Pada waktu puncaknya, terutama sebelum pandemik COVID-19, jumlah pengunjung yang membanjiri Stonehenge pernah mencapai sehingga ribuan orang. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini cikgu nak ajar satu senaman yang mudah yang kita boleh buat di mana-mana sahaja. Okay, kita mulakan. Okay. Cantumkan kedua tangan kita. Tolak ke hadapan. Okay, tarik ke atas. Bawa ke hadapan semula. Kita gerak ke kanan. Ke hadapan. Ke kiri. Dan kita berakhir di hadapan semula. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Sukan, giliran Muhammad Fadil Muhammad Zonis mengharumkan nama negara pada kejohanan basikal trek Asia di New Delhi, India selepas kejayaan Nurul Izzat Izzati Muhammad Asri merangkul pingat emas dalam acara 500 meter ujian masa wanita elit. Muhammad Fadil meraih pingat perak menerusi acara 1 km ujian masa lelaki elit. Cuma dipisahkan 0.521 saat daripada pemenang pingat emas dari Jepun, Yuta Obara. 10 peserta mengambil bahagian dalam acara 1 km ujian masa lelaki elit ini. Muhammad Fadil Muhammad Zonis menjadi peserta ke-7 membuat kayuhan. Dia menampilkan kayuhan baik pada pusingan pertama, catatan sederhana pada pusingan kedua dan ketiga sebelum pecutan pusingan terakhir dilakukannya untuk melakar catatan terbaik. Fadil mencatat masa 1 minit 0.639 saat dan terpaksa berpuas hati dengan pingat perak. Tempat pertama menjadi milik pelumba Jepun, Yuta Obara yang melakar catatan 1 minit 01.118 saat untuk pingat emas. Pingat gangsa pula diraih peserta tuan rumah Ronaldo Singh Laitonjam dengan kepatasan 1 minit 0.798 saat. Korea Selatan menampakkan kesungguhan untuk menjadi tuan rumah kejohanan bola sepak Piala Asia 2023 selepas penarikan diri oleh China. Pernah menjadi hos bersama Piala Dunia 2002, Korea Selatan akan membuat bidaan pada kejohanan yang dijadual pada bulan Jun tahun depan itu.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyokong penuh usaha untuk bergelar tuan rumah Piala Asia 2023 dan sudah mengarahkan Menteri Sukannya untuk memastikan mereka memperoleh hak penganjuran. China sepatutnya menjadi tuan rumah kejohanan itu tetapi terpaksa menarik diri selepas gagal mematuhi dasar sifar COVID-19 yang ditetapkan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Berikutan itu, AFC membuka bidaan baru untuk menganjurkan Piala Asia 2023 bulan lalu. Difahamkan selain Korea Selatan, turut menunjukkan minat menganjurkan Piala Asia ialah Qatar dan Australia. AFC menetapkan negara yang berminat mesti mengesahkan bidaan mereka selewat-lewatnya pada 30 Jun ini. Aksi sukan luar negara malam ini diteruskan dengan tenis siri jelajah ATP terbuka Mallorca di Sepanyol. Antara yang paling mencuri tumpuan pertemuan pusingan pertama, pemain berpengalaman tuan rumah Feliciano Lopez menentang Talon Griekspoor dari Belanda. Mencecah usia 40 tahun, Lopez menampilkan tentangan sengit memaksa Griekspoor yang berusia 15 tahun lebih muda bekerja keras. Selepas bertarung 1 jam 47 minit, Lopez akhirnya mengalah pada aksi tiebreak kedua-dua set 6-7 dan 6-7. Griekspoor akan menentang pemain Slovakia Alex Molkan pada pusingan kedua. Pada satu lagi perlawanan pusingan pertama, wakil Asia Taro Daniel dari Jepun gagal meneruskan kemarahan tewas kepada pemain tuan rumah Roberto Bautista Agut. Menguasai saingan pada awal set pertama, Daniel bagaimanapun akur dengan kekalahan 4-6. Set kedua juga berlangsung sengit. Berlarutan ke tiebreak, Bautista lega dengan kemenangan 7-6 untuk menentang pemain Australia Nick Kyrgios pada pusingan kedua. Visual tertangkapnya seekor ikan pari air tawar terbesar di dunia mengakhiri buletin didik malam ini. Pari terbabit berukuran hampir 4 meter panjang dengan berat kira-kira 300 kg. Saya Fazilah Harun, Assalamualaikum dan salam hormat.